situ. Kemudian ulama khilaf. Dua pendapat. Ada pendapat kata Nabi tambat buraq di Masjidil Aqsa dan kemudian Nabi naik. Dengan izin Allah, dengan izin Allah Nabi naik dengan laju melalui tangga daripada Masjidil Aqsa. Tangga tu naik ke atas. Mi'raj, nama dia tangga, Mi'raj. Ni tangga. Dan ada satu lagi pendapat Nabi menggunakan buraq itu untuk naik ke atas. Ada dua hadis. Ada dua hadis. Kemudian Nabi pun naik sampailah ke langit yang pertama. Apabila naik ke langit yang pertama, tuan-tuan semua tahu. Kalau saya tanya, pintu langit terbuka ke tertutup? Tahu tak? Bila naik sampai ke pintu langit yang pertama, pintu langit terbuka ke tertutup? Waktu tu. Jawapan dia, pintu langit ditutup. Sampai sekarang pintu langit ditutup. Semenjak Rasulullah dilahirkan, pintu langit ditutup. Kenapa? Supaya jin-jin dan syaitan-syaitan, jin ifrit tidak mampu untuk naik dan duk pergi ambil berita-berita daripada perbualan para malaikat. Sebelum Nabi lahir, jin-jin kelas pertama nama dia jin ifrit. Jin kelas pertama ifrit ni dia boleh terbang sampai ke pintu langit. Dahsyatlah. Jin lain tak boleh, tuan. Jin lain takat dia duduk gempak kat kolah, dia duduk atas pokok kan, duduk belakang rumah, duduk kat tingkap, dia duduk macam tu je. Hak tu kita gempak balik, dia lari lah. Ifrit ni kita gempak balik, dia tengok ya. Tuan, kita berubat baca ayat kursi, dia ikut balik baca ayat kursi. Ni ifrit. Tuan-tuan baca ayat kursi, dia tak lari. Baca 60 kali pun dia duduk tu. Dia ikut balik. Allahu la ilaha illallah. Ifrit. Ifrit ni lah satu kumpulan jin, bilangan dia ramai. Mereka ni boleh terbang sampai ke langit pertama. Mereka duk ambil berita daripada para malaikat. Hari ni Allah arah untuk turun hujan kat mana. Hari ni Allah arah untuk macam tu. Mereka duk pergi ambil berita, mereka duk bagi tahu kat Tok Bomo ni untuk menyesatkan orang. Tu cerita dulu. Nabi lahir, pintu langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Tiap-tiap kali jin ifrit terbang naik, mereka akan dilontar oleh para malaikat dengan panahan-panahan berapi. Macam cerita Superman pula. Kan duk bayang kan? Tak sungguh. Malaikat Allah cerita dalam Quran. Malaikat-malaikat memanah jin-jin bisyuhubin dengan panahan api. Lepas naik juga, walaupun ditutup, lepas duk naik, cuba naik juga. Kemudian bila Nabi naik pertama, langit ditutup. Malaikat Jibril pun pergi naik sekali. Kemudian Malaikat Jibril minta izin untuk dibuka. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk jaga pintu langit yang pertama tanya, siapa? Maka Malaikat Jibril pun jawab, ana Jibril. Man ma'aka? Yang ni tag Bukhari. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah beliau diundang ke sini? Memang maksudnya security ni lah, memang tak ada orang boleh senang-senang lah. Adakah Muhammad diundang untuk ke langit pertama? Jibril kata, ya. Lalu dibuka pintu langit yang pertama. Tak boleh nak bayang cerita tu. Nak tahu cerita tu betul-betul real macam mana, nanti duduk dengan Rasulullah dalam syurga, boleh pergi sembang dengan Nabi. Boleh pergi sembang dengan Nabi SAW. Pergi duduk dengan Nabi petang-petang, kena cok kodok apa. Contohlah. Sebab semua nikmat yang ada dalam dunia ni, tuan-tuan yang risau. Cakotiau ada, kan? Pak Tungku ada. Duk kata, isu ustaz, kami ni orang Penang ni suka Pak Tungku, kan? Dalam syurga ada lah. Semua tuan-tuan, semua nikmat yang ada dalam dunia ni, insya-Allah. Jadi Nabi SAW pun dibuka pintu langit yang pertama. Lalu Nabi pun masuk. Tuan-tuan jangan bayang cerita kartun masuk-masuk cerita apa nama Jack and Tox Bean kan. Dia naik pergi ke langit pertama tu, tengok langit semua putih. Bukan dia. Saya dulu macam tu juga. Duk bayang langit pertama ni keadaan dia semua awan. Awan je.
Wallahu alam, dia adalah dunia lain pula. Dan di langit pertama itu ada para malaikat yang ramai dan ada seorang nabi yang berada di langit yang pertama, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi naik, Nabi pun tengok Nabi Adam, kan? Nabi pun tengok Nabi Adam alaihissalam. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Kesemua ahli syurga akan diubah oleh Allah SWT rupa bentuk badan mereka seperti Adam alaihissalam, iaitulah 60 hasta. Hadis sahih. Bila Nabi tengok Nabi Adam alaihissalam, Nabi tengok dia, Nabi tanya Jibril, siapa? Boleh jadi waktu jumpa di bawah tu Nabi tak dan jumpa semua Nabi. Mana nak dan seorang-seorang nak. Ni kan tempoh tu singkat. Jadi Nabi pun tanya siapa? Jibril kata Adam alaihissalam. Nabi tengok Nabi Adam, bila dia tengok belah kanan dia senyum, dan bila dia kalih belah kiri dia akan menangis teresak-esak. Adam alaihissalam. Lalu Nabi SAW tanya, wahai Jibril, kenapa bila dia tengok belah kanan dia senyum, dan bila dia tengok belah kiri dia menangis teresak-esak? Kata Jibril, wahai Muhammad, apabila Adam memalingkan mukanya ke kanan, Allah perlihatkan kepadanya anak cucu cicitnya yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka ketika itulah dia senyum. Dan apabila dia memandang ke arah kiri, Allah akan perlihatkan lebih ramai anak cucu cicitnya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ketika itu dia menangis teresak-esak. Semua anak ni, semua anak cucu cicit Nabi Adam, kita semua sekali, no? Adik-beradik, kan? Nak pakai kereta siapa ambil lah. Nak makan tengah hari rumah siapa pun pergi lah. Adik-beradik, entah, no? Jadi kemudian Nabi pun bagi salam. Dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, ahlan bibni salih wa nabiyyin salih. Nabi Adam kata, selamat datang kepada anak yang saleh dan juga nabi yang saleh. Kemudian naik ke langit yang kedua, macam yang tuan-tuan tahu, semua pintu langit ditutup. Perbualan macam tadilah. Malaikat yang jaga langit kedua tanya, siapa? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Adakah Muhammad diundang ke sini? Ursila ilaih. Adakah Muhammad diundang ke sini? Ya, Muhammad diundang. Pintu langit yang kedua dibuka. Buka pintu langit yang kedua, alam yang kedua pula, alam lain pula. Tentu sekali alam-alam langit ni jauh lebih besar daripada bumi dan dunia yang kita tengok ni. Hak tak hingga dah, dunia ni pun tak hingga dah. Entah. Jadi naik langit yang kedua, Nabi melihat dua orang Rasul, iaitulah Yahya dan juga Isa alaihissalam. Dua orang. Bagi salam, jawab salam, selesai. Naik ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Yang ni khilaf, tuan-tuan. Nabi-nabi itu khilaf. Nabi apa langit ni, Nabi apa langit ni. Yang tak khilaf, langit pertama Nabi Adam, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Tiga tu tak khilaf. Hak lain, langit kedua, 3, 4, 5, yang tu khilaf. Dah. Pengarang kitab kita dia ambil pendapat ni. Langit ketiga Nabi Yusuf, kemudian langit keempat Nabi Yunus, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa alaihissalam, dan langit yang ketujuh Nabi pun naik sampai di langit yang ketujuh. Nabi tengok ada dua benda besar, dua benda yang hebat. Yang pertama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah binaan seperti Kaabah, dan dikelilingnya Nabi tengok ada para malaikat yang sedang tawaf. Nabi pun tanya, wahai Jibril, benda apa ni? Jibril pun bagi tahu, wahai Muhammad, ini Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Kaabah para malaikat. Setiap hari semenjak Allah menciptakan Baitul Ma'mur, dia akan dimasuki oleh 70,000 orang para malaikat tiap-tiap hari, yang mana tiap-tiap malaikat yang masuk itu tidak akan lagi kembali untuk masuk dan tawaf. Masuk tawaf, keluar tak main dah.
malaikat lain pula tiap-tiap hari. Maksudnya ramainya bilangan para malaikat. Memang cukup ramai tuan, sangat ramai. Daripada dulu tuan, daripada Allah mula cipta dulu ni, tiap-tiap hari masuk 70,000 tawaf, depa keluar tak mai dah. Tak mai dah sampai kiamat. 70,000 sehari, 70,000. Tak tahulah berapa ratus bilion para malaikat yang sampai hari ni yang masuk ke situ. Kemudian Nabi tengok seorang laki-laki yang bersandar ke dinding Baitul Ma'mur. Duk sandang elok laki-laki ni. Nabi pun tengok dan melihat lelaki itu mukanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka macam Nabi. Laki-laki ni. Apabila Nabi tanya, lelaki itu adalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim duduk di langit yang ke-7. Habis. Kemudian dia ringkaskan di sini muka surat 141 perenggan kedua tu. Semua tuan-tuan tahu akhirnya berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dapat solat 50 waktu sehari semalam. Nabi pun nak balik. Dalam perjalanan balik, semua tuan-tuan tahu Nabi disekat ataupun ditahan oleh Musa alaihissalam. Semua orang tahu cerita ni. Nabi Musa tanya, "Wahai Muhammad, apakah yang telah difardukan oleh Allah kepada umat kamu?" Sebab solat adalah satu ibadat yang telah difardukan kepada semua umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan sebagainya. Dalil banyak, dalil lain solat ni difardukan kepada semua umat. Dan Nabi Musa tahu Allah SWT memfardukan sesuatu. Sebab tu dia tanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, Allah fardukan kamu kepada umat kamu berapa?" Nabi pun jawab, "Semayang sehari semalam 50 waktu." Maka kata Nabi Musa, "Kembalilah menghadap Tuhanmu dan mohon dikurangkan." Nabi tengok Jibril. Nabi pun tengok kat Jibril, maksudnya ambil pendapat Jibril. Bila Nabi paling tengok kat Jibril, Jibril pun angguk. Jibril kata, "Sekiranya ada keperluan, pulang dan kembalilah kepada Tuhanmu." Nabi pun naik. Turun, Nabi Musa tanya lagi, turun pergi minta kurang lagi, lepas tu naik. Yang macam tuan-tuan tahulah. Turun naik. Sampailah kali yang ke-9 ataupun kali yang ke-berapa, Allahu alam yang lebih tepat. Akhirnya bila Nabi Musa kata, "Wahai Muhammad, 5 pun umat kamu takkan mampu melakukannya." Karena hari ini kita tengok kebenaran kata-kata Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Muhammad, pulang dan kembali menghadap Tuhanmu, mintalah korang. 5 pun umat kamu tak boleh buat." Hari ini 2014, kita melihat kebenaran tersebut. Orang Islam di Malaysia khususnya 85% tidak lagi mengerjakan solat. 5 pun tak boleh dah tuan. 5 pun tak boleh. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ihsan dengan umatnya? Jawapannya, Rasulullah SAW menyayangi umatnya melebihi dirinya sendiri. Akan tetapi jawapan yang Rasulullah bagi semua orang tahu. Kata Nabi, jawab kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, istahyaitu min Rabbi." Aku pun tahu malu dengan Tuhanku. Berapa kali turun naik tuan-tuan, minta ke orang. Nabi tak rasa malu kah? Malu. Kerana itulah jawapan yang dipilih oleh Rasulullah dan bagi kepada Musa alaihissalam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Nabi sebut begitu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, istahyaitu min Rabbi." Aku pun tahu malu dengan Tuhanku. Ingat tak sekankah dia minta tu dengan Allah kurang? Bukan sekali, bukan 2 dan bukan 3, 7, 8 dan kemungkinan 9 kali Nabi menghadap Allah untuk minta kurang. Bukan kerana Nabi tak mampu, tetapi kerana Nabi pun tahu umat dia tak mampu. Rasulullah lepas daripada Allah tu kurangkan 5 pun. Tuan-tuan tengok semayang Nabi siang malam, sehari semalam lebih daripada 60 rakaat.
60. Tuan-tuan buka kitab Syama'ilul Muhammadiyah, kira Nabi mayang sehari semalam berapa rakaat. Duha, sunat awabin, sunat rawatib, qiyamul lail, mayang fardu, tampaknya. Entah nah. Kemudian Nabi pun turun, ataupun sebelum tu Nabi ditunjukkan oleh Allah syurga dan neraka, yang tu lebih macam-macam lah yang tuan-tuan tengok. Kemudian Nabi pun turun. Turun melalui mana tuan-tuan? Pasal apa tak turun terus balik ke kota Mekah? Jawapan dia sebab laluan itu di Masjidil Aqsa. Maka Nabi turun daripada atas, daripada Sidratul Muntaha, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan turun ke bawah, kembali ke Masjidil Aqsa. Sebab laluan dia di situ. Tidak baik terus ke Mekah. Tapi yang tu yang ulama bahaskan, kata para ulama, laluan dia satu je dalam dunia ni, di Masjidil Aqsa. Maka besar sejarah Al-Qudus ini sangat bererti dan besar harganya kepada umat Islam. Maka Nabi pun turun, ambil kembali burak yang ditambat oleh Rasulullah di Masjidil Aqsa. Nabi tambat. Dalam hadis disebutkan, kemudian Nabi ambil balik, dan Nabi pun kembali sampai sebelum subuh, ataupun subuh Nabi sampai di Mekah Al-Mukarramah. Sampai subuh. Seronok tak tuan-tuan? Nabi seronok tak bila perjalanan Allah bagi hadiah itu? Perjalanan walaupun sehari semalam, tiket percuma apa semua cuma ni, Allah Ta'ala sponsor Nabi, bagi hadiah. Apa perasaan Rasulullah? Manusia yang paling seronok pada pagi itu adalah Nabi SAW. Punya seronok Nabi, sehingga kan bila turun tu, pagi-pagi lagi Nabi dah cerita habis kat semua orang, Islam dan bukan Islam. Tuan-tuan, bila Nabi cerita, kata malam tadi aku keluar pergi ke Palestin, daripada Palestin aku naik ke langit, bukan kata ke langit dunia, langit nombor 1, 2 sampai 7, pergi jumpa Allah pula. Bila cerita kepada sahabat-sahabat, maka ada segelintir kecil sahabat yang tidak mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang kata para ulama sampai tahap mereka keluar daripada Islam. Sampai tahap tu. Tak percaya, tak boleh nak terima. Kalau Nabi kata mimpi, orang boleh terima tak? Mimpi semalam pi Amerika 4 kali mimpi, boleh, tak ada masalah. Pi balik berak tang ni. Balik main Penang berak, makan pi pula mereka patah balik. Yang tu tak ada siapa nak sanggah. Tetapi apabila jalan penceritaan Nabi bagi tahu kat penduduk Mekah yang Islam dan bukan Islam, aku pi dengan badan ni. Sebut pula naik satu binatang, yang binatang tu tang mana dia tengok, selaju itu dan sejauh itulah dia sampai. Dah sampai di sana, jumpa dengan Nabi dan Rasul. Daripada situ naik 7 petala langit, jumpa Allah. Ditunjukkan syurga dan neraka. Bergolek-golek orang Mekah dengar. Sebab apa? Sebab gelak. Mereka kata, selama ni kami tuduh saja Muhammad gila, hari ni kami tengok sungguh Muhammad ni memang gila. Selama ni orang Mekah kata, orang Quraisy kata, kami duk tuduh saja Muhammad ni gila. Tapi bila Nabi cerita pasal Isra Mi'raj, mereka punya seronok, mereka kata memang sungguh gila. Mereka pun himpun orang ramai. Selalu Nabi nak buat ceramah, tak boleh, tak ada permit. Kali ni dia berkata, nak ceramah tak Muhammad? Nabi kata nak. Mereka yang himpun, mereka yang buat hebahan, mereka yang buat banner, mereka yang buat apa semua, kan, buat stage kat Nabi. Tuan-tuan, sungguh mereka yang panggil orang Mekah, jom mai tengok Muhammad nak cerita. Tuan-tuan, apa Nabi buat? Nabi ambil kesempatan tu, dan memang Nabi ceritakan benda tu sebab apa yang dilihat dan dialami oleh Rasulullah adalah benar dan tanggungjawab amanah yang mesti disampaikan. Setelah dihimpunkan oleh kerajaan Mekah, penduduk Mekah habis himpun. Tak sah Nabi beritahu sikit lah orang. Mereka himpunkan, Nabi pun beritahu, semalam aku berjalan,
Aku bangun, didatangi oleh malaikat. Nabi pun cerita, orang mula gelak. Tuan bayang tengok. Orang mula berguling-guling, gelak dan ketawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meneruskan penceritaannya. Berat bawa amanah Allah Azza wa Jalla. Punya berat tuan. Orang duk gelak duk apa? Terus cerita, sambung. Satu dua sahabat hak baru masuk Islam ni. Satu dua aja hak baru masuk Islam. Depa pun tak percaya. Dia kata apa ni? Sungguh rupanya hak depa duk kata Muhammad ni cerita karut. Akhirnya semua satu Mekah hari tu berita paling panas sekali hak tu lah. Semua sok kapal status Facebook semua hak tu lah kan. Pak jadi viral lah. Habis satu Mekah semua pakat duk bawa jaja cerita tu. Sebelum tengah hari lagi benda tu dah tersebar ke seluruh kota Mekah. Waktu Nabi ceramah tuan-tuan, Abu Bakar tak sempat datang. Mereka pun tengok mana kawan baik dia. Mana kawan baik dia, Abu Bakar mana? Oh, Abu Bakar tak ada. Apa pergi beritahu dia? Pergi beritahu dekat. Satgi kalau Abu Bakar dengar, dia pun tak sokong Muhammad, dia pun kata Muhammad ni gila, kita selamat dah, seorang tarik diri. Mereka pun berlari pergi rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ni hang tengok kawan hang duk cerita benda gila. Abu Bakar kata, apa yang Muhammad ceritakan? Mereka pun habaq Muhammad cerita sekian. Abu Bakar kata, sebenarnya aku telah mempercayai Muhammad tentang perkara-perkara lain yang lebih pelik daripada itu. Abu Bakar, dia tak ada dia tak ada, betul ke dia tak ada. Dalam depan ni duk cerita, dia kata berhenti. Selama ini aku mempercayai Muhammad benda-benda yang lebih pelik dan ganjil daripada itu lagi. Sesungguhnya Muhammad benar. Waktu tu dia mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Nabi cukup senang hati dengan Abu Bakar. Dalam satu situasi yang orang Islam pun waktu tu sebahagian kecilnya tergugat dengan cerita Nabi, tiba-tiba Nabi mendengar bahawa Abu Bakar mengiyakan cerita tu. Betapa iman Abu Bakar di saat-saat manusia-manusia lain susah untuk tetap imannya, maka Abu Bakar sentiasa menerima dengan hati yang tenang wahyu dan mesej yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi doakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, supaya Allah SWT, aku doakan kepada kamu orang yang akan boleh masuk ke dalam syurga Allah melalui mana-mana pintu yang kamu pilih. Kelebihan dia. Kemudian orang-orang Quraisy minta Nabi SAW cerita berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan semua tahu macam manalah Nabi kali pertama pergi nak apai pintu dia berapa, tingkap dia berapa, tangga dia berapa. Depa punya cabar Nabi, depa punya cabar, wahai Muhammad, betul ke? Nabi kata benar, perjalanan ini benar, berita yang aku bawa benar. Hampir Masjidil Aqsa ke wahai Muhammad? Ya, Masjidil Aqsa. Cerita sikit pintu dia ada berapa? Tergamam Nabi, tuan-tuan, tergamam Nabi. Tuan-tuan main masjid ni 10 tahun, kalau saya tanya pintu ada berapa? Cikgu SU tak ada jawab. Ni pintu berapa ni? Main 10 tahun dah. Mana Nabi nak dan tengok tingkap berapa? Dia berkata, wahai Muhammad, betul hampir ni, betul Masjidil Aqsa? Ya, Masjidil Aqsa. Tingkap berapa? Nabi tergamam. Nabi bangun, berdiri dekat dengan Hijr Ismail, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mempamerkan Masjidil Aqsa kepada Nabi SAW. Nabi pun mula kira dia punya ni. Nabi pun jawab pintu dia, tingkap dia, tangga dia semua. Mereka pun kata, hebat sihir Muhammad. Jahat ni. Tak sat mereka cabar. Kalau hang nak kami percaya, hang bagi tahu sifat tu. Kalau hang buat betul, hang hebat. Mereka kata hebat sihir Muhammad dan sebagainya. Kemudian habis orang-orang Quraisy pun bersurai. Jibril turun pada hari itu, tuan-tuan, dalam peristiwa Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini.
Jibril alaihissalam pun turun kepada Nabi untuk mengajarkan tentang perincian solat pada ketika tu. Nabi ambil semayang je 5 waktu. Perincian dia subuh daripada bila sampai ke bila, semua tu Jibril yang turun mengajak Nabi. Jibril yang turun. Jibril turun mengajak, bila masuk waktu macam ni semayang subuh. Berapa rakaat, ambil semayang, menghadap ke mana, macam-macam lah tuan-tuan. Hak tuan-tuan duk mengaji ni, kitab fiqh yang kita duk mengaji tu, itulah yang dipelajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril alaihissalam tiap-tiap hari. Sehari sampailah lengkap seperti mana yang telah sampai kepada kita pada hari ini. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah, yang lain tu huraian-huraian yang biasalah yang kita duk dengar. Habis Isra Mi'raj, dia akan masuk nanti dalam kuliah akan datang Aqabah yang pertama dan juga Aqabah yang kedua. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Masukkanlah kami ya Allah dan himpunkanlah kami di dalam syurga-Mu seperti mana kau himpunkan kami dalam majlis-majlis ilmu yang telah dimuliakan kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.